Hai, Assalamualaikum. Okay. So ni tahun baru 2021. Okay, saya nak sambung lah. Okay, topik terakhir dalam tingkatan 4 iaitu tentang bahan buatan dalam industri. Okay, so sebelum tu lupa bagi salam. Assalamualaikum semua Okay, so jom kita tengok. Alright, so dalam topik yang ke-8 ni, okay, yang pertama sekali kita akan tengok tentang alloy. Okey, apa itu yang dikatakan sebagai alloy dan bagaimana alloy ni dijadikan satu bahan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, alright. So yang pertama kita nak tengok maksud lah. Okey, so bila orang tanya alloy itu apa? Okey, so alloy itu adalah campuran dua atau lebih unsur dalam komposisi tertentu. Okey, maknanya dia ada percentage dia, berapa banyak kita campur. Logam A kita campur berapa. Okey, unsur B kita campur berapa. Okey, so itu masuk komposisi lah. Okey, tertentu dengan komponen utamanya adalah logam. Okey, so maknanya percentage logam tu lebih banyak lah. Macam tu lah. Okey, so ini yang dikatakan maksud alloy. So maksud ni normally kalau dalam exam dia akan bagi satu ataupun dua markah lah, bermakna mesti ada poin yang penting iaitu campuran dua atau lebih unsur. Okey, so komponen utama mesti logam. Okey, so dah tahu tentang alloy kan. So contoh alloy lah yang paling senang kan. Kok duk makan, duk potong apple kau, kita menggunakan apa? Pisau. Orang duk sebut stainless steel. Keluli kan. Keluli yang tak berkarat tu. So itu adalah salah satu contoh alloy. Okay? Alright. So nanti kita tengok apa benda yang dikatakan sebagai stainless steel. Dia adalah hasil daripada campuran apa. Okay, seterusnya untuk pengetahuan hampa, sebelum kita boleh discuss dengan lebih lanjut tentang alloy ni, so kita patut faham apa itu logam dan kenapa logam mesti dicampurkan dengan unsur lain. Okay, for your information, logam ni, dia merupakan sifat dia adalah lembut. Okay, di mana dia mulur, maknanya kita boleh buat bentuk dekat dia. Dia boleh orang kata kalau hampa duk marah kan, and then tumbuk besi lah, contoh hampa kat Iron Man kan. So sekali besi tu akan meninggalkan kesan penumbuk hampa tu. So maknanya, so nak tunjuk kat sini, logam tulen adalah lembut. Okay, so contoh logam tulen yang paling popular adalah ferrum lah, ataupun besi. Okay, so besi ni sebenarnya dia sangat lembut. Okay, so disebabkan lembut dia tu, okay, maksud lembut ni mulur dan boleh ditempa lah. So kita kena campurkan dengan logam lain. So bila ada perkataan campur, maknanya kita nak hasilkan alloy lah. Okay, so kita nak campur dengan apa? Contoh, saya nak campur ferrum dengan cuprum lah. Kamu tengok, nanti ferrum dengan cuprum dia jadi nama lain pula, alloy apa. So bila once dia dalam grup alloy, dia akan diberikan nama baru. Tapi kena tahu dia punya komposisi. Okay, so susunan atom dalam logam menyebabkan ia mulur. Ini adalah reason kenapa orang kata apa? Logam tulen tu adalah lembut. Disebabkan oleh susunan atom dalam logam. Okay, so susunan atom dalam logam menyebabkan ia mulur dan boleh ditempa. Sebab apa? Sebab, siapa boleh jawab? Okay, sebab tak tahu. Itulah. Korang tak buat ni. Korang tak buat apa? What we call? Ulang kaji Okay, so susunan atom dalam logam menyebabkan ia mulur dan boleh ditempa. Kerana, okay, atom adalah sama saiz. Okay, so atom mempunyai saiz yang sama. Terlipat pula. Mempunyai saiz yang sama. Sebab kita tahu kalau ferrum ni makna kata dia punya atom tu yang samalah. Sama kan? So semua atom yang dalam logam tu adalah
mempunyai saiz yang sama. And then reason yang kedua, bila kita sebut pasal susunan atom, selain daripada saiz, kita juga boleh tekankan tentang susunan yang mana atomnya tersusun rapat. Okey, nampak? Rapat dan teratur. Maksud teratur ni maksudnya dia ada order dia sendiri, tahu tak? Bulat. Okey. Okey. So, lukis bulat, bulat dan bulat. Ni masuk teratur tu. Yang ni kita bulat lagi. Apa ni? Okey, bulat lagi, bulat. Dia macam ada satu order tau. Dia tak akan dia kacau tu Okey, so dia akan ada satu order yang memang itulah. Kita akan dapat shape dia memang macam tu je. Tak akan berubah ke mana-mana pun. Okey? Alright. Pergi conteng lah tu pula dah. Okey, so bulat, bulat dan bulat. Nampak? Ini maksud dia order. Orderly position. Okey. Okey, baik. Alright, so itu adalah reason yang kedua. Untuk reason yang ketiga pula. Okey. Kenapa logam ni mulur dan boleh ditempa? Adalah kerana lapisan atom mudah menggelongsor. So bila kita kenakan orang kata daya kan, dia akan tertolak ke sana. Kalau kita kenakan daya kat sini, dia akan tertolak ke sana. Okey, so makna kata nak menunjukkan yang logam ni adalah lembut. Dia boleh ditempa. Kamu boleh shape dia dengan senang. Okey. So, sebab apa dia jadi macam tu? Adalah 3 sebab. Yang pertama, semua atom dalam logam mempunyai saiz yang sama. Yang kedua, atom tersusun rapat dan teratur. Dan yang ketiga, lapisan-lapisan atom mudah menggelongsor. Okey, apabila daya dikenakan. Tambah sikit. Apabila daya dikenakan. Okey? Alright. So, harap boleh dapatlah. Okey, so dalam slide ni yang pertama, kamu mesti boleh tahu apa itu maksud. Dan yang kedua, reason. Kenapa logam ni mesti dicampurkan dengan unsur yang lain? Sebab apa? So, sebab dia ada 3. Okey. Base sebabnya adalah kerana susunan atom. Okey. Okey, next. Okey, so kita tengok. Sifat alloy ni, tadilah daripada logam tulen kan. So, logam tulen ni kita akan campurkan dengan apa? Dengan unsur lain lah. Okey, tengok balik maksud dia. Alright. Kita akan campurkan dengan unsur lain. So, kita akan dapat logam. So, kita akan dapat alloy. So, once bila kita dapat alloy ni, okey, kita akan dapati dia adalah lebih kuat dan keras dan juga tahan hakisan. Okey, maksud tahan hakisan adalah dia boleh tahan proses pengaratan. So, sebab dia boleh tahan pengaratan, that's why dia ada kelebihan dekat situ. Yelah, takkan kita nak guna besi for 2-3 years and then dia berkarat and then dia akan costing kan. Okay, so kita juga nak satu kota yang bersifat kuat dan keras. Okay, alright, so that is the reason sebab apa kita nak adakan atau hasilkan alloy. Alright, so kita tengok kat sini. Ni tadi saya kata, okay, komposisi alloy. Komposisi ni apa kelas? Okay, komposisi ni mana kata bahagian lah. So ingat alloy dia punya bahagian utama atau orang kata percentage yang paling besar mestilah logam. Okay, logam lah. And then kita kena campur unsur lain. So basically kita akan ambil orang kata logam jugalah dan beberapa unsur lain. Okay, so tengok kat sini. Kita ada atom logam tulen. Okay, iaitu ferrum sebanyak 99% dan hanya 1% je kita gunakan karbon. Dan alloy itu bernama keluli.
And then kita ada ferrum sebanyak 74%. And then kita campurkan dua, apa tu? What we call, dua unsur yang lain, iaitu chromium. Okay, sejenis logam jugalah. Okay, 80% dan 8% datang daripada carbon. So carbon is not logam. Carbon is unsur yang lain lah, carbon. Okay, alright. So and then kita ada gangsa. Okay, so gangsa. Kot-kot lah kamu menang kan, dululah ke hari sukan dapat pingat kan, diperbuat daripada gangsa. Contoh, okay. Okay, so piala. So gangsa ni, apa dia punya komposisi dia? So gangsa sejenis alloy. So dia terdiri daripada 90% cuprum dan 10% adalah timah. Okay. So logam tulen yang utamanya adalah cuprum lah. Kalau kelulini karat, dia punya logam utama dia adalah ferrum. Okay, and then kita ada loyang. Bukan kuih loyang yang kamu makan sedap tu. Okay, so sebenarnya loyang terdiri daripada cuprum sebanyak 70% dan zinc sebanyak 30%. Okay, so kita akan hasilkan loyang. Okay, itu beza dia. Soalan selalu tanya lah, gangsa dan loyang. Ini favorite of the year. Okay, so gangsa terdiri daripada komposisi logam apa? Cuprum dengan timah. Tapi kalau loyang, dia cuprum juga, tapi dia dengan zinc. Okay, so itu beza dia. Alright, and then kita ada pewter. Biasanya orang buat barang perhiasan lah. Okay, terdiri daripada timah, 97%. And then only 2% cuprum. Cupurum lah cuprum. Okay, and then kita ada duralumin. So duralumin is very important untuk kita buat body dalam ni lah. Orang kata apa? Aircraft. Okay, so terdiri daripada aluminium sebanyak 93% dan only 3% daripada magnesium. Ini satu lagi alloy. Nama pun kamu boleh teka lah kan. So dia terdiri daripada cuprum 75% and nickel sebanyak 25%. So all of these adalah komposisi alloy tertentu. Okay. Alright, so next kita ada contoh alloy. Tadi kita dah tengok komposisi kan. Sekarang kita tengok contoh alloy. So yang pertama kita ada duralumin. So duralumin ni tadi dah tengok aluminium dan cuprum. So sifat dia. Sifat ni kita boleh buat ciri-ciri jugalah. Ciri-ciri. Alright, so di mana ianya ringan, kuat dan tahan kakisan. Okay. So biasanya kita buat body kapal terbang dan juga pintu. Okay. Alright, so keluli kita buat badan kereta. Wah, kereta Alright, and then kita ada jambatan. Tu jambatan Pulau Pinang. Alright, dan juga landasan kereta. Landasan kereta api. Takkan nak guna besi kan? Nanti 2-3 tahun habis berkarat. Alright, so kita ada keluli nirkarat. So kita buat alat pembedahan lah. Macam scalpel. Okay, those yang jadi doktor tu mesti tahu lah scalpel tu apa kan. Dan juga kita buat periuk. Dekat Go Shop ada banyak jual kan. Periuk tidak mudah bercala. Contoh. Okay. So nampak dia kuat, berkilat dan tahan kakisan. So dia tak akan bercala lah. Okay. And then kita ada gangsa. Okay. Macam tadi lah saya kata pingat. Kamu lari dapat nombor 1. Masa darjah 1 dulu-dulu lah. Sekarang tak boleh sebab COVID kan. So kamu dapat pingat. And then kita buat loceng. Alat muzik. Okay. Alat muzik seperti apa? Apa tu yang orang? Trumpet. Okay, sebab itulah harganya pun boleh tahan juga. Okay, mahal. And then kita ada loyang. So kita buat perhiasan juga. Kita buat kunci dan juga alat muzik. Nanti kamu boleh search sendirilah what kind of music, alat muzik yang dia buat daripada loyang. Okay, and then kita ada cupronickel. So very important. Kita buat, tapi sekarang dah tak guna dah. Okay, duit shilling perak. Dia punya sifat kuat dan berkilat. Okay. Maknanya tahan lama lah. Apa yang terjadi pun duit tu bernilai. Okay. Kita tak nak lah duit yang cepat kemek kan. Okay. And then kita ada pewter. Kita jadikan sebagai barang hiasan dan juga bingkai gambar. Pewter ni tu nampak dia licin berkilat. Dia macam shining lah. Shining punya barang. Kalau nenek kamu macam ada dulang dulu-dulu kan yang shining tu. Kalau kamu biasa tengok lah. Okay, tu sebenarnya adalah barang pewter. Okay, alright. So itu adalah contoh alloy, sifat dan kegunaannya. So nampak macam saya banyak membebel kan. So sebenarnya benda ni
important, especially dalam kertas 1 ABC punya soalan. Okay, multiple question. Alright, so next. Okay, so you all pun mesti tertanya-tanya, nak buat apa pengaloyan kan? Apa tujuannya? So macam biasa tadi, ulang balik. Yang paling kamu kena ingat, kuat dan keras. Kita nak tambah kekuatan dan kekerasan logam. Bayangkan kalau kita punya jambatan Pulau Pinang tu, kita buat daripada besi je. What happen? Sebab besi dia adalah logam tulen. Bila logam tulen, dia mudah ditempa. Maksud ditempa tu, dia boleh menggelongsor. Bila ada force yang kuat, daya yang kuat, maknanya dia akan dent. Dent ni maksudnya, what we call MBM adalah kemik. Macam tu lah. Takkan kita nak jalan dan berlekuk-lekuk macam tu kan. Alright, so kita tak nak benda tu terjadi. That's why kita bubuh keluli contoh. Kita campurkan dengan karbon. Alright, and then kita nak yang tahan karat. So bayangkan Jabatan Pulau Pinang lagi. Sebab kita duduk kat Penang kan. Saya pun tak tahulah nak lukis macam mana. Gitulah kot. I don't know how to ni. Okay, ni jambatan Pulau Pinang ni. Gitu. Takkan kita nak guna jambatan yang mudah karat. Lalu, jatuh masuk dalam laut. Kenapa? Sebab dia patah, dah berkarat. Okay. And then kita nak membaiki rupa logam. Tadi macam loyang kan. Kuprum. Kalau kamu tengok kuprum ni, dia tak cantik tau. Dia macam color koko, perang. And then dia sebab tu loyang, okay, ditambahkan dengan zinc. Okay, zinc lah. Dia tambahkan zinc. Okay. So supaya permukaan dia loyang ni menjadi berkilat, shining. Nampak cantik. Wow. Okay. So tujuannya untuk lebih berkilat. Same goes to gangsa. Gangsa pun sama. Kuprum campur dengan apa? Kuprum, kalau tak ingat tengok. Kuprum campur dengan timah. So, benda ni boleh menyebabkan dia jadi berkilat. Dan juga menghasilkan sifat khusus lah. Okay, so sifat khusus ni, apa-apa yang kamu desire. Contoh, you nak apa? Dia nak berkilat dan tahan karat. Contoh. Okay, kamu pun ciptalah alloy ni. Alright? Okay, nampak? Sekarang, kenapa saya tunjukkan gambar rajah emas ni? Okay, so sekarang ni banyak orang suka pakai barang perhiasan yang tipu kan. Sebab kalau emas pun, you tengok. Ada emas 99 versus 916. Okay, dengar betul. Ni ilmu ni. Warna pun lain. Okay, kenapa 999 dan 916? Okay, kalau jongkong emas, okay, sifatnya adalah lebih lembut. So, bila dia logam lembut, kita nak letak, maknanya dia akan mudah kemek. Tahu tak? Okay, so kita kena masukkan unsur yang lain. That's why nilai emas daripada 999 ni akan jadi 916. Dikurang sebab kita campurkan dengan benda lain. So actually women pakai alloy lah ni. This is actually an alloy. Kalau betul-betul original emas, iaitu jongkong emas ni, dia sangat lembut. Okay. Alright, so you are wearing alloy actually lah. Okay, di mana komposisi emas tu tertinggi. Okay. Alright, so harap kamu faham kenapa kita nak buat pengaloyan. Okay, ni nampak. Lagi sekali nak jawab soalan. Why alloy lebih baik berbanding dengan logam tulen? Okay, so macam tadi 3 reason tu. Yang the first reason is, ini adalah logam tulen. Okay, tulen. Okay, di mana susunan, awak tengok saiz sama. Okay, lepas tu susunan dia teratur. And then bila kita kenakan daya, what happen here? Dia akan mudah menggelongsor. So, menggelongsor ni kita tak nak tahu. Reason untuk mudah menggelongsor ni, definitely a big no. Okay, so bila dia mudah menggelongsor, dia akan mudah sifat dia, mulur, dia akan menjadi mulur dan mudah ditempa. Itu yang menyebabkan dia jadi, kita katakan logam tulen ni sebagai lembut. So we don't want this. So what we do, okay, kita akan masukkan unsur asing. Unsur asing ni selain lah. Okay, contoh ini ferrum. Ini adalah karbon. Contoh, sebab kali hitam kan. Contohlah. So, kita ada unsur asing. Kita masukkan. Apa yang terjadi bila kita masukkan ke dalam unsur asing dalam susunan logam tadi tu? Dia akan ubah apa?
ubah susunan lah. Ataupun kita boleh buat mengganggu susunan atom logam. Yang mana kita tahu susunan atom logam semestinya dalam teratur. Tapi sekarang dia tidak lagi menjadi teratur. Kita tak nak orderly position tu. Okay. So, nampak? So, once kita kenakan daya lagi sekali kepada alloy ni, dia tidak akan menggelongsor. Dia akan sukar menggelongsor. So, bila sukar menggelongsor, dia akan jadi kuat dan keras. Ini yang kita nak. Dia sukar menggelongsor sebab kita dah put inside another unsur ataupun unsur asing lah. So, dia akan ganggu susunan. Bila kita kenakan daya, dia tak boleh bergerak dah. Okay, see. Ini menjadikan alloy itu kuat dan keras. Okay, ini reason. Sebab penting. Sebab. Okay, atom yang berlainan saiz. Okay. Lepas tu mengganggu susun atom. Lepas tu lapisan-lapisan atom pun akan dihalang daripada menggelongsor. Okay. So that is the reason why alloy adalah kuat dan keras. Okay. Until here. Can you get what I mean? Okay. So harap-harap saya dapat bantu kamu untuk faham tentang alloy dan kepentingannya. Okay, sebelum kita berakhir, kita nak tengok eksperimen. Kita ada 2 jenis eksperimen di mana berdasarkan sifat-sifat alloy tadi, iaitu dia keras dan kuat. So kat sini, okay, saya tak ingat dalam muka surat berapa buku teks. Okay. Alright, so di sini kita akan gunakan pemberat yang sama. Yang makna kata ini adalah dimalarkan. Mana? Alamak. So, ini dimalarkan. So, ini adalah eksperimen di mana kita nak uji. Adakah alloy lebih keras daripada logam tulen? Betul tak? Okay, so kita gunakan pemberat yang sama, 500 gram. So, ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Alright, and then kita akan jatuhkan. Yang ni pun boleh buat jugalah, dimalarkan jarak. Okay, di mana pemberat ni akan dijatuhkan. Mereka akan dijatuhkan serentak pada masa yang sama. Okay, so macam mana eksperimen ini berjalan? Kita akan gunakan 2 bongkah yang berbeza. Satu loyang dan satu lagi adalah aluminium. So, ini adalah logam tulen dan ini adalah alloy. Okay, so bila kita buat kita jatuhkan pemberat tadi, so daya kita kenakan, betul tak? Okay, so daya kita kenakan, and then kita akan mengetahui kekuatan dan kekerasan alloy itu berbanding logam tulen itu adalah berdasarkan kedalaman lekuk. So kita boleh kata semakin lekukan yang dalam menunjukkan apa? Ia adalah logam tulen. Macam tu. Okey. So, di sini terbukti bongkah aluminium menghasilkan lekukan yang paling tinggi. Okey. So, itu adalah bagaimana eksperimen kekerasan dan kekuatan alloy. Okey, next. Tengok di sini. Kita ada eksperimen yang kedua, di mana kita nak menghalang pengaratan. Okey, kita nak halang hakisan. So, apa yang kita buat kat sini, kita perlukan paku dan kita akan ambil larutan agar-agar dengan hexasenoferat. Okey. Hexasenoferat ni kalau anda ingat dalam bab garam, dia adalah untuk menguji apa? Menguji kehadiran ion ferrum 3. Okey, so menguji kehadiran ion ferrum ferrum 2. Okey.
So kalau ion ferrum 2 terhasil, ada. Okey, ingat pengaratan ni adalah ion ferrum 2 di mana ia akan menjadi warna biru. Larutan hexosenoferat ni akan berubah menjadi biru. So, apa yang kita buat, kita ambil paku tu dan kita lilitkan. So, kita gunakan pita yang berlainan. Satu guna magnesium, kuprum, zinc dan juga paku besi lah. Yang ni kita punya eksperimen kawalan. Okey, kita akan tengoklah. Kita akan bandingkan. Okey, so apa yang terjadi bila kita okey. So bila kita lilitkan, alright, semua ni akan lambat mengarat. Sebab apa? Dia ada dicampurkan dengan logam yang lain. Tetapi ini akan menjadi lebih cepat berkarat. Sebab apa? Dia hanya logam tulen sahaja. Okey. So perlahan-lahan kita buat dalam masa 1 hari contoh. Okey, perlahan-lahan larutan kalium hexosenoferat ni pada test tube D akan bertukar menjadi warna biru. Bila dia bertukar menjadi warna biru, bermakna pengaratan bermula berlaku. Sebab warna biru ni menunjukkan adanya ion ferrum 2 tambah. Okey? Boleh? Okey, so itu adalah eksperimen di mana alloy boleh menghalang pengaratan. Ingat je, alloy itu adalah logam tulen campur dengan unsur yang lain. Okey, so itu adalah alloy. Okey, so setakat tu saja kelas kita tentang alloy dan kepentingannya. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu. Okey, so terima kasih.